Buletin Didik 27 November bersama saya Midi Saleh. Assalamualaikum dan salam hormat. Menekankan aspek kreativiti dalam penyelesaian masalah, STEAM adalah satu bidang cambahan bagi sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Dengan penambahan bidang seni atau art dalam pendidikan STEM, saintis atau jurutera yang dilahirkan boleh mengintegrasikan seni dan keindahan serta budaya dalam sesuatu produk yang dihasilkan. Biarpun kedua-duanya hampir sama, namun STEAM menekankan aspek kreativiti dan estetika supaya pembelajaran lebih relevan. Penambahan seni untuk pendidikan STEM pertama kali diperjuangkan oleh John Maida, artis, pengarang dan mantan Presiden Sekolah Seni dan Reka Bentuk Pulau Root, Amerika Syarikat. Pendidikan STEAM bertujuan memastikan pelajar berdaya maju melalui karya inovatif, kreatif dan mempunyai nilai-nilai kemanusiaan. STEAM dilihat lebih relevan untuk murid-murid prasekolah kerana ia mengambil kira kecenderungan kanak-kanak dalam kedua-dua bidang iaitu sains dan matematik serta seni, sastra dan budaya. Kecenderungan ini perlu dikenal pasti sejak kecil supaya dapat disuburkan. Tambahan pula aspek kesenian dalam STEM membuka ruang dan peluang yang lebih luas kerana tidak semua pelajar ingin menceburi bidang sains dan matematik pada masa hadapan. Pelajar berpeluang meneroka bidang seni, industri kreatif, animasi, pengiklanan, pereka bentuk, pereka fashion dan bidang-bidang profesional yang lain. Seni menjadikan topik STEM lebih menarik bahkan untuk kanak-kanak. Apa yang lebih penting, seni membantu anak-anak bagaimana menyelesaikan masalah kreatif dan nilai kesalahan. Berbeza dari insan normal yang lain, namun ia tidak menghalang Ahmad Zahiruddin Zailani mencapai kecemerlangan dalam akademik. Siapa sangka pelajar autism ini mampu membanggakan keluarga apabila memperoleh ijazah sarjana muda pengajian Quran dan multimedia dengan kepujian pada Majlis Convocation Universiti Sains Islam Malaysia USIM baru-baru ini. Menurut Ahmad Zahiruddin yang mencatat purata nilai grade kumulatif 3.20, sokongan daripada ibu bapa dan sentiasa bersikap positif menjadi kunci kejayaannya. Katanya ketika terpaksa menjalani pembelajaran dan pengajaran secara dalam talian, tenaga pengajar banyak menggunakan lisan berbanding menggunakan bahan mengajar seperti video dan slide. Semasa menjalani latihan industri di Umi Maktum USIM, beliau menghasilkan lebih 40 video penstreaman langsung bagi membantu memahami subjek syariah dan usuluddin. Anak sulung daripada 5 beradik itu juga berjaya menghafaz 30 juzuk Al-Quran selain sering mentasmik bacaan Al-Quran di Masjid USIM pada waktu lapang. Ahmad Zahiruddin berhasrat untuk menyambung pengajian di peringkat sarjana dalam bidang pendidikan khas dan bercita-cita menjadi pakar teknologi dalam bidang agama bagi membantu golongan berkeperluan khas. Sebagai generasi Z, remaja dan media sosial tidak dapat dipisahkan. Bagaimanapun, kekerapan remaja dalam menggunakan media sosial sekiranya tidak dikawal, dikuatiri memberi lebih banyak keburukan berbanding kebaikan. Oleh itu, remaja perlu bijak menghadkan masa penggunaannya bagi memberi ruang kepada minda untuk berehat. Platform yang memudahkan komunikasi dengan dunia luar, media sosial amat membantu dalam mendapatkan maklumat dengan cepat. Walau bagaimanapun tidak dinafikan, kebanyakan media sosial diakses bagi tujuan hiburan sebagai satu ruang eskapisme. Dari aspek pendidikan, media sosial sering menjadi rujukan kepada remaja agar mereka juga dapat bertukar idea dan pandangan mengenai pelbagai isu dan topik. Ini adalah satu kajian yang dilakukan di overseas, di US. Dan kajian ni mendapati 3 topik yang utama yang sering dibincangkan oleh remaja adalah berkaitan dengan pencapaian mungkin pencapaian di sekolah atau pencapaian personal di rumah, berkaitan dengan keluarga dan emosi. Trend penggunaan media sosial di beberapa buah negara termasuk Malaysia menunjukkan peningkatan ketika pandemik COVID-19, khususnya semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Apa yang dikuatiri, remaja akan terus hanyut dengan gaya hidup ini meskipun sekolah sudah dibuka. Sedar tak sedar kita banyak membazirkan masa sebab kadang kita boleh leka scrolling through Instagram ke TikTok ke, tu semua mengambil masa. Sedar tak sedar dah sejam. Lepas tu selalu kita cakap kejap lagi lah kita nak buat homework, tahu-tahu dah 2-3 jam kita tengok media sosial. Bila kita selalu online atau menggunakan gadget, ini akan membuatkan konsentrasi kita lemah. Maksudnya bila kita tak tengok media sosial atau tak tengok gadget lagi,
kita sukar nak fokus pada sesuatu. Maksudnya nak selesaikan kerja rumah pun susah. Ketagihan terhadap media sosial boleh menyebabkan isolasi diri dan tidak mempedulikan orang lain. Kecenderungan ini boleh mengakibatkan kegelisahan dan kemurungan serta keyakinan diri yang rendah apabila tidak mendapat perhatian yang diinginkan. Bagaimanapun, ketagihan remaja terhadap media sosial boleh dirawati sekiranya golongan ini mengutamakan kesihatan diri. Bagi mengelakkan keinginan melihat media sosial, remaja juga boleh menutup tetapan notifikasi. Dan kita boleh cari cara lain untuk berhubung dengan kawan. Ada tak cara lain besides guna media sosial ni untuk komunikasi dengan kawan-kawan waktu lockdown ni? Okay, sebelum kita balik sekolah, di sekolah dah tak ada isu. Tapi dalam lockdown atau waktu isolasi, macam mana kita nak berhubung dengan kawan-kawan tanpa menggunakan media sosial? Satu cara, letakkan phone jauh waktu tidur. Jauh lah. Ada setengah remaja yang bawah treatment di klinik kami, kita memang pastikan sebelum tidur parents pegang phone. Yang lebih utama, remaja perlu ada kawalan diri dengan meletakkan had penggunaan masa untuk media sosial. Bersua kembali. Topik reproduktif atau berkaitan seksual antara topik yang jarang dibincangkan oleh ibu bapa. Kekangan budaya dan adab turun-temurun menyebabkan ia tidak dibincangkan secara terbuka. Namun pada masa kini dengan penggunaan media sosial tanpa sempadan, anak-anak terdedah dengan isu reproduktif dan seksual. Justru wajar mereka mendapat ilmu dan bimbingan mengenainya. Kajian Kementerian Kesihatan pada 2015 mendapati 35% remaja perempuan percaya melakukan hubungan seksual buat pertama kali tidak menyebabkan hamil. Statistik juga menunjukkan 14 daripada 1,000 perempuan bawah umur hamil luar nikah setiap tahun. Perkara ini amat membimbangkan dan boleh membawa kepada isu sosial yang lain. Menurut pakar psikologi kanak-kanak Profesor Datin Mariani Mat Noor, ibu bapa bertanggungjawab mendidik anak-anak sejak di awal usia. Dia sebenarnya kita tak boleh katakan waktu remaja saja kita terus cakap. Kita patut anak itu bermula sejak mereka tak boleh bercakap lagi. Right. Contohnya apabila bercakap dengan mereka ketika mereka mandi, kita dah harus mula sikap terbuka. Maksudnya kita dah mula namakan orang kata bahagian sulit itu dengan nama yang betul. Right. Kalau kita daripada negeri-negeri mana pun boleh digunakan dialek masing-masing, tak ada masalah. Baik. Cuma janganlah disamakan dengan nama bunga, nama burung. Tambah Datin Mariani, ibu bapa perlu bersikap terbuka apabila anak-anak meningkat usia kepada 5 tahun ke atas. Menjadi tanggungjawab ibu bapa mengajar anak bahagian anggota yang perlu dijaga dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Dalam zaman sekarang ni red zone lah. Red zone okey, red zone. Red zone. Okey. Jadi kalau kita umur 2 hingga 5 tahun tu mereka dah belajar di prasekolah di taska. Betul. Cikgu-cikgu pun ajar bahagian anggota badan. Yep. Tapi cikgu-cikgu di taska pun jangan lupa. Ada bahagian anggota tertentu yang perlu kita bagi tahu bahagian ni sempat ni di red zone. Kalau ada sesiapa yang pegang, raba dan sebagainya, bagi tahu. Tambahnya, tidak semua ibu bapa mempunyai sikap keterbukaan membincangkan topik reproduktif. Bagaimanapun, pelbagai cara boleh dilakukan mereka untuk mengajar isu ini kepada anak-anak. Jadi apa yang kita perlu buat, nak tak nak, kena cakap juga. Cuma sekarang ini perlu menggunakan mungkin tontonan drama, filem, ataupun kes-kes seperti buang anak, dia ni bernikah, dia tu berkahwin dan sebagainya. Jadi semua yang contoh-contoh di luar sana kita boleh ambil sebagai satu, orang kata kalau dalam kelas pembelajaran ni kita kata satu set induksi. Menjadi tanggungjawab ibu bapa melihat isu reproduktif dari aspek kesihatan dan keselamatan. Mereka juga perlu mendidik anak-anak tentang pilihan yang sihat dan selamat serta kemahiran daya penolakan.
Seramai 2,615,923 individu atau 83.1% daripada populasi remaja di negara ini lengkap menerima suntikan vaksin COVID-19 setakat malam tadi. Berdasarkan data Kementerian Kesihatan menerusi laman COVID Now, sebanyak 2,746,649 individu atau 87.9% golongan itu menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Bagi populasi dewasa pula, seramai 22,455,762 individu atau 95.9% telah melengkapkan vaksinasi mereka, manakala 22,957,009 individu atau 98% lagi menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin COVID-19. 113,741 dos vaksin diberikan semalam melibatkan 4,929 dos pertama, 6,376 dos lengkap serta 102,436 dos penggalak. Perkembangan itu menjadikan jumlah kumulatif pemberian vaksin bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK kini meningkat kepada 52,666,489 individu. Sepanjang tahun lalu, dianggarkan penggunaan pembungkusan makanan plastik di Malaysia mencecah 148,000 tan metrik. Mengikut laporan Tabung Hidupan Liar Sedunia WWF, negara menghasilkan 0.94 juta tan sisa plastik tidak terurus dan kemungkinan 0.14 hingga 0.37 juta tan telah memasuki lautan. Justru penting untuk kita menambah ilmu mengenai kelestarian, pengasingan sisa sumber dan pengurusan plastik yang lebih bertanggungjawab demi kesejahteraan bumi. Informasi itu dikongsikan menerusi siri webinar Plastik, Kelestarian dan Anda bagi guru dan pelajar sekolah rendah dan menengah di seluruh negara, anjuran Petronas Chemicals Group Berhad. Webinar dengan tontonan lebih 130,000 itu diadakan secara langsung di saluran YouTube dan Facebook Pusat STEM Negara melalui 3 sesi. Ia dibangunkan bersama Kementerian Pendidikan Malaysia, Perbadanan Air Perpejal SW Corp dan Persatuan Pengilang Plastik Malaysia MPMA pada tahun 2019 untuk mendidik masyarakat tentang pengurusan sisa dan sampah yang betul. Pelajar diajar cara terbaik mengakses modul selain digalakkan berkongsi pengetahuan yang dipelajari bersama keluarga dan rakan-rakan. Webinar ini dimulakan tahun lalu dengan penyertaan 1,300 guru di seluruh negara yang diberi tunjuk ajar mengenai pengajaran modul tersebut kepada pelajar. Ia turut diadakan bersama pelbagai pihak berkepentingan termasuk kaki tangan dan jabatan kerajaan untuk menggalakkan penggunaan gaya hidup yang lestari. Hujan batu yang biasanya berbentuk bulat atau gumpalan ais adalah pepejal yang terhasil oleh awan cumulonimbus. Pada paras ketinggian tertentu, suhu adalah di bawah takat beku dan proses pemeluapan berlaku pada debu-debu atau partikel-partikel lain yang dikenali sebagai nuklear kondensasi. Hujan air batu terbentuk ketika arus angin yang kuat membawa bersama titisan air ke lapisan atmosfera yang cukup tinggi untuk titisan air tersebut membeku. Hujan air batu juga berlaku disebabkan ais yang terbentuk dalam awan gagal cair sebelum ia mencecah bumi. Kebanyakan ribut petir mengandungi air batu, tetapi bukan semua ribut petir menyebabkan hujan air batu. Suhu di bawah atas ribut petir adalah di bawah takat beku yang menyebabkan air batu terbentuk, tetapi kadangkala air batu mencair sebelum ia jatuh ke permukaan bumi. Keadaan landscape seperti kawasan berbukit juga antara faktor penyebab arus angin menolak lebih kuat titisan air naik ke lapisan atmosfera yang tinggi. Disebabkan Malaysia beriklim khatulistiwa dan musim tengkujuh sering melanda negara ini setiap tahun, maka peluang untuk mengalami hujan air batu sebenarnya sangat tinggi. Pertubuhan Pembangunan Anak Perlis menganjurkan program khatan percuma kepada murid-murid asnaf yang memasuki tahun kedua penganjurannya. Program itu diadakan bagi meringankan beban keluarga yang tidak berkemampuan. Program dengan kerjasama UNI Klinik Mata Air berlangsung pagi tadi dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP.
Sebelum program bermula, 12 murid berusia 6 hingga 12 tahun dibawa menjalani ujian saringan COVID-19 terlebih dahulu. Mereka kemudiannya dimandikan oleh pasukan bomba bagi menghilangkan debaran. Nak sunat. Ya, takut tak? Tak. Dia macam mana dari semalam adik? Adik macam mana? Seronok tak tengok dia nak mandi ayam bomba apa kata. Kawan-kawan semua sunat tak? Ada yang tak sunat lagi. Ni nak minta hadiah apa nanti ni? Telefon. Ibu bapa dan keluarga yang terlibat melahirkan rasa syukur dengan bantuan yang disalurkan melalui program ini. Kata mereka, mungkin bagi sesetengah orang, kos berkatan RM150 seorang tidak besar. Tetapi bagi mereka yang hidup bersederhana, ia mengambil masa untuk dikumpul, apatah lagi ketika negara dilanda COVID-19 yang sedikit sebanyak menjejaskan pendapatan mereka. Tiga orang ni nak makan. Bawa mereka main. Alhamdulillah hari ni percuma kupang tak kena duit. Alhamdulillah. Syukur program ni baguslah macam tu. Membantu pada asnah-asnah yang tak berpendapatan. Alhamdulillah. Kita nampak ada ibu bapa yang kurang berkemampuan untuk membawa anak mereka untuk berkatan. Jadi kita ambil sedikit inisiatif melancarkan tabung dan kita bekerjasama dengan Uni Klinik Matahari dan alhamdulillah dapat berjaya melaksanakan program pada pagi ini. Murid yang terlibat dalam program ini adalah murid dalam penggiliran kumpulan A yang akan kembali menjalani sesi pengajaran dan pembelajaran bersemuka di sekolah pada minggu berikutnya. Korea Selatan melakukan ujian percubaan robot bersaiz kecil sebagai alat bantuan mengajar di taska dan pusat jagaan kanak-kanak. Projek sulung itu nyata sebagai persediaan generasi muda didedahkan kepada dunia teknologi tinggi. Sebagai projek perintis, 300 taska di Seoul menggunakan Alpha Mini iaitu robot kecil berketinggian 24.5 cm. Alpha Mini dimasukkan dalam jadual harian kelas taska di mana ia diprogramkan seolah-olah si kecil sedang belajar mengikuti arahan guru dan beriadah bersama rakan sekelas. Alpha Mini juga berupaya menerima arahan untuk menyanyi, menari, bercerita dan melakukan pergerakan asas kungfu. Menurut Wakil Bahagian Penyelidikan Kanak-kanak Kerajaan Seoul, pendedahan ini amat penting kepada generasi muda, terutamanya bagi pembangunan teknologi berasaskan kecerdasan buatan AI. Kanak-kanak boleh mempelajari bagaimana robot memproses corak kehidupan manusia seperti bercakap, berjalan dan beberapa pergerakan lain sekaligus berupaya memudahkan urusan seharian. Sukan. Johor Darul Takzim JDT mengecewakan Terengganu FC TFC untuk meraih tempat ke perlawanan akhir Piala Malaysia. Juara bertahan itu mencatat kemenangan bergaya 3-0 di separuh akhir kedua menerusi 2 gol Bergson da Silva serta Gonzalo Cabrera sekaligus mara dengan agregat 4-1. Stadium Sultan Ibrahim di Iskandar Puteri menjadi tumpuan apabila Johor Darul Takzim JDT dan Terengganu TFC bertarung dalam aksi timbal balik berbekal keputusan 1-1 sebelum ini. Kesungguhan tuan rumah berbalas dengan berada di hadapan seawal minit ke-6 hasil rembatan jarak jauh Bergson da Silva yang menewaskan penjaga gol lawan Suhaimi Hussein. Harimau Selatan yang semakin yakin mengganas lagi 4 minit berselang dengan giliran Gonzalo Cabrera menggandakan kedudukan dari jarak dekat. Kesilapan benteng TFC selepas itu sekali lagi menyebabkan mereka dihukum membolehkan Bergson menjadikan gol kedua peribadi menjadikan kedudukan semasa 3-0 ketika permainan berusia 14 minit. Tuan rumah terpaksa beraksi dengan 10 pemain selepas Muhammad Safiq Rahim dilayangkan kad merah oleh pengadil perlawanan kerana mengasari Muhammad Faisal Abdul Halim seminit kemudian. Perlawanan berkesudahan 3-0 memihak skuad bimbingan Benjamin Mora membawa mereka selangkah sahaja lagi untuk mempertahankan kejuaraan yang dimenangi pada 2019 di Stadium Nasional Bukit Jalil Selasa ini. Barisan Muhammad Nafuzi Muhammad Zain pula pulang hampa, impian mengulangi pencapaian juara 2001 terkubur di peringkat separuh akhir dengan agregat 1-4.
Kuala Lumpur City, KL City pula mara ke penentuan juara Piala Malaysia selepas 32 tahun dengan menewaskan Melaka United 5-3 menerusi sepakan penalti di separuh akhir kedua apabila permainan berakhir sekali lagi dengan keputusan 1-1 menjadikan agregat 2-2. Perlawanan separuh akhir kedua di Stadium Hang Jebat di antara Melaka United dan Kuala Lumpur City terpaksa dilangsungkan lewat sejam gara-gara masalah bekalan elektrik. Beraksi di halaman sendiri menyemarakkan semangat tuan rumah melakukan asakan mencari gol pembukaan. Kegairan itu membuka ruang kepada pelawat mencuri kesempatan dengan jaringan pendahuluan oleh K. Patiban minit ke-9 dari situasi kelam kabut di hadapan gawang. Kira-kira 20,000 penyokong Melaka United yang hadir akhirnya bergembira meraihkan gol penyamaan Ahmad Syamim Yahya pada minit ke-65. Kedudukan satu sama menjadikan agregat 2-2 sehingga tamat 120 minit masa permainan memaksa pemenang ditentukan dengan sepakan penalti. Ketika kedua-dua pasukan saling menyempurnakan sepakan, penyerang import Giovanni Gomez pula gagal menyudahkan percubaannya yang terkena palang. Sepakan terakhir kemudiannya diambil Giancarlo Gallifuco menewaskan Khairul Fahmi Cik Mat untuk keputusan penuh 5-3 dan melangkah ke perlawanan akhir pertama mereka sejak kali terakhir pada 1989. Melaka United pula terus kempunan perlawanan akhir sulung mereka dengan pencapaian terbaik setakat ini berada di fasa separuh akhir. Visual koleksi bola sepak terbanyak di dunia mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Midi Saleh, salam hormat, insya-Allah kita jumpa lagi.